Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini bersama dengan saya Cikgu Suziana. Okey, kita akan belajar berkaitan dengan karangan respon terhad iaitu lebih dikenali sebagai karangan pendek bagi tingkatan 3. Okey, cikgu akan tekankan teknik mulus iaitu teknik mudah lulus. Bagaimana cara kita menjawab soalan-soalan di bahagian karangan pendek. Okey, sebelum itu cikgu nak terangkan sedikit tentang soalan karangan respon terhad. Okey, seperti yang kita maklum bahawa bahasa Melayu PT3 terdiri daripada 2 kertas. Okey, kertas 1 dan kertas 2. Karangan respon terhad ataupun karangan pendek terdapat di dalam kertas 2 terdapat di dalam kertas 2 yang mana kertas 2 jumlah masa dia adalah selama 1 jam. Okey, kamu perlu jawab dua bahagian. Bahagian A, bahagian B. Bahagian A lah di mana kamu perlu menjawab karangan respon terhad ataupun karangan pendek. Yang mana pada bahagian ini kamu tidak memerlukan masa yang lama untuk menjawab pada bahagian ini. Dan bahagian ini juga bahagian yang mudah untuk awak skor. Okey, rugi kalau kita tak buat betul-betul, kita tak boleh nak dapat markah yang tinggi dalam bahagian ini. Okey, kalau kita tengok di sini, soalan yang diberi terbahagi kepada beberapa jenis bahan rangsangan. Okey, banyak jenis bahan rangsangan boleh dikeluarkan untuk soalan ini. Seperti frasa. Frasa ni adalah beberapa patah perkataan yang diberi. Nanti cikgu akan beri contoh soalan dia. Kemudian dia dalam bentuk idea, rajah, okey, gambar. Yang mana dia akan berikan kamu idea, isi-isi di dalam bahan yang disediakan. Okey, seterusnya daripada bahan-bahan yang diberi, calon diminta membina ayat berdasarkan bahan rangsangan tersebut. Okey, bina ayat daripada bahan rangsangan yang diberi untuk membentuk satu karangan pendek yang lengkap. Okey, calon dikehendaki menulis antara 50 hingga 80 patah perkataan sahaja. Tidak lebih dan tidak kurang. Okey, jika lebih mungkin terjejas kepada markah bahasa kamu bergantung kepada pemeriksa. Tetapi seeloknya kita mengikutlah pada arahan yang diberi. Maksudnya pelajar boleh mengikut arahan. Okey, boleh membina karangan mengikut masa dan juga bilangan yang telah ditetapkan. Okey, masa yang dicadangkan cikgu kata tidak perlu ambil masa yang lama, cukup 15 minit. Kerana baki yang selebihnya kamu perlu menjawab pada bahagian B iaitu karangan umum yang mana 30 markah dekat situ. Jadi 15 minit saja untuk menjawab bahagian ini yang mana markah dia adalah 10 markah. Okey, kita pergi kepada kriteria pemarkahan. Okey, ini adalah kriteria pemarkahan. Okey, terdiri daripada 2 bahagian iaitu isi dan juga bahasa. 6 isi dan 4 bahasa. 6 isi. Kalau kamu dia bagi 5 isi tapi kamu hanya buat 4 sahaja, 3 sahaja, mungkin markah isi akan terjejas. Okey, markah bahasa pula boleh terjejas jika terdapat kesalahan-kesalahan ejaan atau tanda baca yang ketara. Cikgu dah ingatkan selalu gunakan bahasa yang betul supaya kamu tidak ditolak markah. Tidak tolak markah. Okey, kalau boleh kita tak naklah terlalu rendah. 0 hingga 2 markah. Maksudnya nampak ketara kesalahan ejaan, bahasa, tanda baca kamu. Okey, sepatutnya di peringkat sekarang kamu dah di tingkatan 3, kamu tiada masalah lagi dari segi kesalahan-kesalahan seperti itu. Okey, kita tengok karangan yang cemerlang 8 hingga 10 markah.
Biasanya bahasa yang gramatis, tiada kesalahan. Okey, tiada kesalahan bahasa dan juga tanda baca. Okey, ayat kamu adalah gramatis. Kita tak larilah kalau buat karangan mesti kena gramatis. Okey, ada kesinambungan. Okey, seterusnya baik penguasaan minimum. Itu mungkin semakin rendah, semakin banyaklah kesalahan-kesalahan yang kamu buat. Okey. Okey, kita pergi kepada contoh soalan. Okey, ini adalah contoh soalan yang seperti cikgu cakap tadi. Soalan yang pertama adalah frasa. Okey, yang mana kita bagi kamu diberi perkataan. Okey, perkataan demi perkataan yang mana kamu kena sambung antara satu sama lain. Okey, boleh jadi frasa dia adalah dalam bentuk kenyataan. Okey, boleh jadi dia dalam bentuk cerita. Bergantung kepada soalan yang kamu terima. Okey, seterusnya bahagian bawah ni adalah peta bulatan. Kamu nampak dibagi 5 isi. Kelima-lima isi kamu perlu gunakan. Kalau soalan yang seperti ini, kalau dia tidak melibatkan kronologi, maksud cikgu kronologi ni dia ada langkah. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5. Kena ikut yang mana yang paling utama. Contohlah cikgu bagi, dia tanya kamu, bina karangan pendek tentang cara-cara membuat kek. Okey, kita sedia maklum nak buat kek dia ada langkah-langkah dia. Bukan terus kamu bakar kek, barulah kamu bancuh bahan. Betul tak? Jadi kita kena ikut keutamaan. Mula-mula kita sediakan bahan. Selepas itu kita campurkan. Okey, kita aduk, kita putar sebati margarin dan juga gula. Dia adalah step-step dia. Okey, kena ikut yang mana yang paling utama. Okey, seterusnya soalan dalam bentuk gambar, grafik. Okey, kamu tengok dia bagi tajuk, dekat bawah tu dia ada sertakan isi. Okey, gunakan sebaiknya isi yang diberi dalam bahan yang telah dibekalkan. Okey, kita pergi kepada teknik ataupun tips mudah lulus. Mudah je sebenarnya untuk menjawab soalan karangan pendek ni. Okey, yang penting kamu tidak lari daripada tema. Okey, tema dia apa, kehendak soalan dia apa, isi kena tahu, isi apa yang diberi. Tidak perlu ungkapan menarik, maksudnya bukan tak perlu, tidak boleh. Boleh, tapi tidak digalakkanlah sebab karangan ini kita nak buat 50 hingga 80 patah perkataan saja. Keutamaan kita beri kepada isi. Okey, seterusnya pendahuluan dan kesimpulan. Boleh nak buat, tak nak buat pun boleh. Okey, kalau nak buat, buatlah seringkas-ringkasnya, tidak perlu terlalu panjang. Begitu juga dengan kesimpulan. Okey, mestilah ringkas. Nanti kita tengok macam mana contoh karangan yang cikgu bagi nanti. Okey, kita beralih kepada ini contoh soalan. Okey, kita boleh buat sama-sama. Okey, biasanya dia akan bagi tajuk. Okey, ini adalah soalan daripada gambar rajah. Okey, dia dah bagi idea. Okey, tajuk dia adalah kebaikan aktiviti riadah. Isi 1, mengeratkan hubungan kekeluargaan. Isi 2, menyihatkan tubuh badan. Isi 3, mengisi masa lapang dengan aktiviti berfaedah. Tak ada lagi isi kan? Okey, cukup 3 isi. Okey, bagaimana kita nak menentukan tema? Bagaimana kita nak menentukan kehendak soalan? Okey, kita tengok. Kehendak soalan, okey, kita dapat daripada isi yang telah dibekalkan. Okey, tema adalah keseluruhan. Kita tengok dia cerita tentang apa? Tentang aktiviti riadah. Jadi, tema soalan ini adalah aktiviti riadah. Kehendak soalan dia adalah, okey, 3 isi ni merujuk kepada apa? Kebaikan aktiviti riadah. Jadi,
Tema dia adalah aktiviti riadah, kehendak soalan dia adalah faedah aktiviti riadah. Okay, isi 1 kita dah dapat, isi 2 kita dah dapat, isi 3 kita dah dapat. Kesimpulan, jika kamu nak tutup dengan kesimpulan, boleh. Okey. Yang ini cikgu dah sediakan. Semua pihak berperanan dalam menggalakkan masyarakat supaya melakukan aktiviti riadah. Okey, kita pergi kepada contoh karangan. Kamu tengok macam mana kita nak letakkan pendahuluan yang diikuti dengan isi pertama, isi kedua, isi ketiga dan seterusnya penutup. Okey, di mana kita nak letakkan kehendak soalan. Okey. Okey, ini contoh karangan yang lengkap. Okey, kamu tengok. Biasanya kehendak soalan kita letak pada awal kita punya karangan. Okey, boleh jadi kita masukkan dalam pendahuluan kita. Okey, kat sini cikgu dah tuliskan maklumat di atas menerangkan tentang kebaikan aktiviti riadah. Okey, ini adalah pilihan bagi murid-murid yang lemah. Okey, kamu tak ada idea bagaimana kamu nak membina pendahuluan. Okey, pendahuluan ada pelbagai. Kamu juga dah belajar pendahuluan ada pelbagai. Mungkin kamu nak buat sedikit contoh. Mungkin awak nak mulakan dengan kenyataan. Okey, boleh, tak ada masalah. Okey, contoh. Kalau di sini ini paling ringkas. Maklumat di atas menerangkan tentang kebaikan aktiviti riadah. Nampak? Dia masukkan kehendak soalan. Okey, cukup. Tak perlu panjang-panjang. Tapi ada juga yang dia boleh nak menghuraikan apa itu aktiviti riadah. Mungkin dia boleh buat pendahuluan. Aktiviti riadah merupakan aktiviti yang boleh dilakukan pada waktu lapang. Terpulang. Okay, kalau tak ada idea, awak cuma tuliskan ini sahaja. Maklumat di atas menerangkan tentang kebaikan aktiviti riadah. Okey, kita pergi kepada isi. Salah satu kebaikan aktiviti riadah, nampak? Kita terus masukkan isi yang pertama. Mengeratkan hubungan kekeluargaan. Perlu tak ada huraian? Tiada masalah untuk awak buat huraian. Tetapi pastikan ringkas sahaja. Tak perlu nak buat huraian panjang-panjang yang perlu ada 5W1H ataupun kaedah imbakuk. Tidak perlu. Karangan pendek tidak perlu. Cukup huraian awak memberikan contoh dia. Sebab dia. Okey? Seterusnya kita nak pergi kepada isi yang kedua. Okey, isi yang kedua kebiasaannya cikgu juga dah pernah ajar kamu bagaimana untuk meneruskan isi yang kedua, kita gunakan penanda wacana yang bersesuaian. Dekat sini, penanda wacana yang cikgu gunakan adalah seterusnya. Okey, seterusnya. Seterusnya, aktiviti riadah dapat menyihatkan tubuh badan kita. Cukup. Okey, kita nak buat huraian sikit. Okey, macam mana dia boleh menyihatkan tubuh badan? Okey, apabila bersukan, tubuh badan kita akan cergas dan tidak mudah lesu. Cukuplah. Tak perlu panjang-panjang. Okey, kita nak masuk isi yang ketiga. Kita boleh gunakan juga penanda wacana yang berikutnya, iaitu selain itu. Aktiviti riadah juga membolehkan seseorang mengisi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah. Cukup. Okay, kalau awak rasa dah terlalu panjang, mungkin awak punya huraian bahagian atas tu panjang, cukuplah 2 isi awak buat huraian. Isi ketiga tu tak perlu buat huraian pun tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Okey, kalau kat sini cikgu isikan. Masa lapang yang ada tidak akan disisihkan apabila seseorang bijak menguruskannya. Okey, cukup. Kalau dah cukup 80 patah perkataan ataupun menghampiri, awak berhenti setakat itu pun cukup. Tak perlu ada penutup. Jika masih ada lagi ruang awak nak buat penutup, tak ada masalah. Buatlah penutup yang ringkas. Okey, contohnya kat sini, oleh yang demikian, semua pihak dapat memainkan peranan dalam menggalakkan masyarakat melakukan aktiviti riadah.
Selesai kita punya karangan. Mudah sahaja. Okey, gabungkan ketiga-tiga isi menggunakan penalu wacana yang bersesuaian. Sedikit saja kita buka pendahuluan dengan memasukkan kehendak soalan. Jika perlu buat penutup, buatlah penutup yang ringkas sahaja. Seperti ini. Okey, cikgu harap kamu dapat sedikit info, kamu dapat sedikit pengetahuan bagaimana untuk membina karangan mudah lulus. Okey, karangan mudah lulus. Kamu boleh gunakan template ini. Okey, bagi pelajar yang sederhana dan juga lemah. Okey, cikgu harap semua pelajar dapat menggunakan ilmu ini. Kamu juga boleh sampaikan kepada rakan-rakan yang lain. Okey, cikgu nak ucapkan semoga berjaya. Okey, semoga berjaya dan sekian, terima kasih.